Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini video yang dibuat adalah untuk menyelesaikan tugasan 2 PB pengantar ulum Al-Quran dan ulum hadis. Tajuk video pada hari ini ialah hadis dhaif dan hadis maudhu' berkisar kepada fadailul a'mal. Sebelum itu, saya memperkenalkan dahulu diri saya. Nama yang diberi ialah Muhammad Amar Zahin bin Mat Osman dari kelas PT1 S208. Sebelum itu, setinggi juga penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah bagi subjek ini iaitu Ustazah Muaffah binti Said yang telah banyak membantu dalam memberi tunjuk ajar dan memberi sedikit idea untuk isi dalam menyelesaikan tugasan pada kali ini, insya-Allah. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada pengenalan hadis. Apa itu hadis? Para muhaddisin telah mengatakan bahawa hadis ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada perkataan atau perbuatan atau pengakuan atau sifat tubuh atau sifat akhlak, sama ada sebelum diutuskan atau selepas diutuskan. Hadis menjadi sumber penting dalam Islam berdasarkan peranan dan pengaruh besar selepas Al-Quran sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga Hadis juga memainkan peranan penting dalam menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran dan juga menentukan sesuatu hukum. Jadi, ada 4 kategori utama dalam hadis ini, iaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Tetapi pada hari ini, saya akan menerangkan hanya 2, iaitu hadis dhaif dan hadis maudhu'. Baiklah, sekarang kita pergi kepada hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif dikategorikan di dalam hadis mardud, iaitu hadis yang ditolak bersama-sama dengan hadis maudhu'. Dari sudut bahasa, hadis dhaif adalah sifat musyabahah dan lawan bagi kuat. Dari sudut istilah, hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan. Antara sebab hadis menjadi dhaif yang berat adalah apabila para hufaz telah menghukum sesuatu hadis sebagai dhaif yang berat adalah disebabkan hilangnya pada salah seorang perawi atau lebih adalah, iaitu sifat adalah. Ia juga boleh dibahagikan kepada 2, iaitu dhaif ringan yang boleh diangkat martabatnya menjadi hasan li ghairi dengan wujudnya syawahid atau mutaba'at, dan dhaif berat pula tidak boleh diangkat martabatnya. Jadi dari segi istilah tadi, ada dikatakan bahawa hadis ini tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan dikategorikan sebagai hadis makbul, iaitu hadis yang diterima. Antara syarat-syarat hadis yang diterima adalah: yang pertama, sanad yang bersambung. Yang kedua, para perawinya bersifat adil, iaitu mempunyai ketakwaan dan menjauhkan diri daripada kefasikan. Yang ketiga, para perawinya dhabit, iaitu pengingat melalui catatan dan hafazan. Yang keempat, tiada syadz, iaitu seorang perawi yang tidak menyalahi dengan perawi-perawi yang lain yang lebih dipercayai daripadanya. Yang kelima, tiada ilah, iaitu tiada didapati kecacatan pada matan dan sanad hadis. Dan yang keenam ialah ada sanad yang menyokong atau menguatkan ketika diperlukan. Okey, baiklah. Sekarang kita akan pergi kepada hukum beramal dan berhujah dengan hadis dhaif. Jadi, para ulama berbeza pendapat tentang hukum beramal dan berhujah menggunakan hadis dhaif ini. Pendapat yang pertama, tidak boleh beramal dengannya semata-mata ataupun sama ada pada hukum hakam atau fadail amalan dan kelebihan seseorang atas sesuatu. Jadi, antara imam ataupun ulama yang berpendapat pada pendapat yang pertama ialah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pendapat yang kedua pula ialah mengatakan bahawa
boleh beramal dengan hadis dhaif ini secara mutlak. Ulama-ulama fuqaha sentiasa diminta fatwa. Mereka akan mendahulukan hadis dhaif berbanding logik, akal dan fikiran. Tetapi sekiranya terdapat hadis sahih, mereka akan menggunakan hadis sahih dan menolak hadis dhaif. Oleh itu, disandarkan kepada mereka kenyataan bahawa mereka membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Jadi, pendapat ini, antara imam yang menyokong pendapat ini ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maksudnya kalau nak beramal dengan hadis ini, kena pastikan tak ada hadis sahih yang bersama sanad dengannya, bersama sanad dan matan dengannya. Dan pendapat yang ketiga yang juga pendapat jumhur ulama, boleh beramal dengan hadis dhaif berkaitan kelebihan amal, iaitu fadail amal dengan beberapa syarat. Jadi antara imam-imam yang menguatkan ialah Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani. Baiklah, sekarang ni kita akan lihat kepada syarat beramal dengan hadis dhaif dalam fadail amal seperti mana dalam pendapat yang ketiga. Jadi, syarat yang pertama ialah hendaklah dhaif itu bukan dhaif yang bersangatan. Yang kedua, hendaklah hadis dhaif itu bukan berkaitan dengan hukum hakam, tetapi hanya berkaitan dengan kelebihan-kelebihan beramal. Jadi, sekiranya hadis dhaif itu membentuk satu hukum, maka ianya tertolak. Yang ketiga, tidak boleh meyakini bahawa hadis itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak beramal dengan hadis ini, kita tak boleh yakin bahawa hadis itu memang betul-betul daripada Nabi, kerana ada perkara-perkara yang menyebabkan hadis ini menjadi dhaif. Dan mungkin sanadnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang keempat, tidak boleh menyeru manusia beramal dengannya. Haram hukumnya menyebarkan hadis dhaif dan kemudian menyeru manusia beramal dengannya. Jadi kalau kita sebagai seorang ustaz ataupun sebagai penyampai dakwah, kalau kita nak menyebarkan hadis dhaif ini, boleh. Tetapi kita tak boleh suruh mereka beramal. Okey. Jadi kita tak boleh kata, hang kena beramal dengan benda ni. Jadi benda itu akan menjadi haram. Sebab apa? Sebab kita seperti memaksa ataupun kita menyeru mereka untuk beramal dengan hadis dhaif ini. Dan yang kelima, hendaklah hadis dhaif itu terhasil dari hukum yang asal yang telah sedia ada. Contohnya, hukum mentaati ibu bapa adalah wajib berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis sahih. Maka, kelebihan mentaati ibu bapa termasuk dalam kelebihan beramal, at-targhib wa tarhib. Ia mestilah terhasil dari hukum asal yang sabit dari Al-Quran atau hadis sahih. Sekiranya kelebihan beramal itu membentuk satu hukum baharu, maka ia tidak boleh diterima. Untuk membentuk hukum solat dengan kelebihan tertentu tidak dibolehkan. Sebab itulah Imam Nawawi sendiri menolak untuk solat raghaib sempena awal bulan Rajab kerana tiada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang solat raghaib. Baiklah, seterusnya sekarang kita akan pergi pada satu lagi kategori hadis yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu hadis maudhu'. Jadi, hadis maudhu'. Maudhu' ni apa maksudnya? Iaitu palsu. Jadi, maksudnya hadis palsu. Okay? Menurut Imam Suyuti, al-maudhu' huwa al-mukhtaliq al-masnu' wa syarru dhaif. Hadis palsu adalah sesuatu yang dicipta atau rekaan semata-mata dan ia merupakan seburuk-buruk hadis dhaif. Tidak termasuk hadis dhaif yang boleh diriwayatkan dan diamalkan. Tetapi yang dimaksudkan dhaif di sini ialah hadis palsu. Itu menurut Imam Suyuti. Jadi, para ulama mengatakan hadis maudhu' ini ialah hadis yang menyandarkan sesuatu perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana perkara tersebut bukannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini adalah sangat dilarang. Ini kerana hukuman bagi orang yang berdusta di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang di neraka. Seperti mana hadis riwayat Al-Bukhari, man kadzaba alayya faltawabba maq'adahu minan nar. Maksudnya barang siapa yang berdusta di atas nama aku, maka tempatnya ialah di neraka. Jadi apakah hukum beramal dan hujah dengan hadis maudhu'? Seperti mana kita lihat pada slide sebelumnya, hadis riwayat daripada Bukhari,
Jadi pada hadis sahih riwayat Bukhari itu sendiri, para ulama hadis, salaf dan khalaf telah sepakat menyatakan tidak harus meriwayatkan hadis maudhu' dalam apa jua bab, bidang dan tajuk, sama ada yang berkaitan hukum halal atau haram, fadail amal, targhib dan tarhib, mahupun kisah dan sejarah, kecuali dengan suatu pernyataan bahawa riwayat itu maudhu' dan rekaan semata-mata. Jadi para ulama memang melarang sekeras-kerasnya untuk berhujah dan beramal dengan hadis maudhu' ini. Jadi sebab apa berlakunya terdapatnya hadis palsu ini? Jadi yang disebabkan oleh Islam telah berkembang pada ketika itu. Jadi banyak orang Muslim ketika itu yang uh, yang memasuki Islam kerana terpaksa. Jadi mereka menulis ataupun mereka mencipta hadis palsu untuk memberitahu mereka ni antara orang yang kuat, uh, antara orang yang uh, boleh dirujuk dalam hadis ini. Dan begitu juga kepada ketua-ketua ataupun orang-orang kafir yang mengaku dirinya Muslim dan mencipta hadis palsu dan menyebarkannya supaya orang mengikut ajaran mereka. Jadi, jadi tujuan dicipta hadis palsu ni ialah menyokong golongan-golongan tertentu termasuk golongan agama, iaitu akidah, mazhab atau parti politik. Yang kedua, dendam terhadap agama Islam dan juga umat Islam. Yang ketiga, menjauhkan manusia daripada agama. Yang keempat, sifat keinginan terlalu tinggi untuk membawa merubah manusia ke arah agama. Dan kelima, menginginkan habuan tertentu. Baiklah, setelah saya telah menerangkan hadis maudhu' dan hadis dhaif dan juga hukum beramal dengan kedua-dua hadis tersebut. Jadi sekarang kita akan lihatlah contoh-contoh hadis dhaif berkisar dengan fadail amal. Jadi contoh hadis yang pertama, hadis dhaif yang pertama ialah iaitu puasa separuh daripada kesabaran. Jadi hadis yang saya letakkan dalam slide tersebut adalah diriwayatkan daripada Ibnu Majah, hadis nombor 1745, yang maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap sesuatu ada zakat dan zakat badan adalah puasa. Seorang perawi dalam salah satu sanad Muris menambah dalam riwayatnya, dan Rasulullah bersabda, puasa itu separuh daripada kesabaran. Kalau kita lihat di dalam sunnah.com juga, yang menulis status hadis ini adalah dhaif, iaitu daripada Darussalam. Jadi sebab apa hadis ini menjadi hadis dhaif? Kerana ada seorang perawi iaitu Musa bin Ubaidah. Beliau ini seorang yang soleh dan ahli ibadah, akan tetapi lemah dalam periwayatan hadis. Jadi para ulama telah pun menstatuskan hadis ini sebagai hadis dhaif. Jadi kita boleh kata yang puasa ini separuh daripada sabar. Tetapi hadis yang sah tentang hal ini adalah riwayat yang menjelaskan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki dari suku Bahilah dalam hadis yang panjang. Dan dalam hadis yang panjang tersebut terdapat kalimat Sawma syahrus sabri Ramadan, yang bermaksud puasalah kamu pada bulan kesabaran, iaitu Ramadan. Jadi maksudnya Rasulullah bersabda kesabaran itu merujuk kepada bulan Ramadan. Jadi seperti mana hadis di atas mengatakan bahawa puasa itu separuh daripada sabar. Hadis seterusnya ialah tentang doa berbuka puasa. An Ibni Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berbuka, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, wahai Allah, untukmu kami berpuasa dan rezeki darimu kami berbuka. Ya Allah, terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan juga Tabrani dan juga Ibnu Sunni. Jadi sanad hadis ini adalah sangat lemah. Jadi hadis ini dikategorikan sebagai dhaif, dhaifun jiddan, kerana terdapat seorang perawi yang bernama
Abdul Malik bin Harun bin Antara. Jadi perawi ini adalah seorang rawi yang sangat lemah. Jadi para ulama hadis telah pun melemahkan hadis ini disebabkan oleh perawinya yang sangat lemah. Jadi terdapat beberapa lagi hadis yang sama matan dengan hadis ini, dan kebanyakannya juga dikategorikan sebagai hadis dhaif. Jadi walaupun hadis ini dijadikan sebagai hadis dhaif, seperti mana kita sekarang ini berada pada bulan puasa, ketika berpuasa, ketika berbuka kita masih lagi mengamalkan doa itu, iaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi seperti itulah, jadi kita kena lihatlah balik, kita boleh beramal dengannya, tetapi kita tidak boleh mempercayai ataupun kita tidak boleh mengatakan bahawa kita tidak boleh yakin bahawa hadis ini berasal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh hadis yang terakhir ialah doa berkaitan dengan doa juga, iaitu doa selepas makan. Jadi maksudnya ialah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, baginda bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami orang-orang Islam. Jadi hadis tersebut saya ambil dan juga daripada sunnah.com. Saya cari daripada sunnah.com juga meletakkan sebagai hadis ini sebagai statusnya ialah hadis dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi. Syekh Salim hal ini kerana salah seorang perawi dalam sanadnya, iaitu Ismail bin Royah, yang dianggap sebagai perawi yang tidak sah, iaitu yang menyerupai tabi'in tetapi tidak dikenali oleh para ulama. Jadi para ulama telah menstatuskan hadis ini sebagai hadis dhaif. Kita boleh lihat daripada hadis-hadis, kalau cek daripada sunnah.com juga, dalam Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmizi dan sebagainya, telah dikategorikan sebagai dhaif oleh Albani. Tetapi terdapat juga hadis sahih berkenaan doa selepas makan, iaitu daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim yang sudah tentu sahih, iaitu berbunyi alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu makfi wala mawadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Jadi bagaimanapun kita masih lagi mengamalkan doa ini selepas makan, iaitu alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baiklah, sekarang kita akan pergi pula kepada contoh-contoh hadis maudhu' berkisar dengan fadail amal. Baiklah, contoh hadis maudhu' yang pertama ialah hadis berkenaan solat dengan memakai serban. Jadi hadis yang berbunyi, inna salata bi'imamata ta'dilu khamsan wa ashrina salatan bighairi imamah. Maksudnya sesungguhnya solat dengan berserban menyamai 25 solat tanpa memakai serban. Jadi dalam hadis ini menerangkan kelebihan solat memakai serban ni 25 kali ganda lebih baik pada tak pakai serban. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisan Al-Mizan berkata, ini adalah hadis munkar, bahkan ianya maudhu' dan dalam sanadnya terdapat pelapor yang aku tidak mengenali. Maksudnya ada perawi yang tidak dikenali. Ini adalah kata-kata daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi hadis ini dikategorikan sebagai hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Jadi memang tak dapat mana-mana hadis sahih yang mengatakan bahawa Rasulullah menggalakkan kita supaya pakai serban sama ada semayang, waktu semayang ataupun di luar semayang. Bahkan ianya hanya sebagai adat kepada orang Arab. Tapi kalau kita ingin memakai serban untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, maka ianya dibenarkan.
Bahkan dalam konteks masyarakat Melayu juga, kalau kita lihat orang yang memakai serban ini menandakan bahawa beliau merupakan orang agamawan. Jadi ianya adalah menunjukkan salah satu syiar untuk menegakkan syiar Islam lah. Tapi kalau kita solat dengan niat untuk memakai serban, kita solat dengan memakai serban dengan niat untuk dapat pahala 25 kali ganda daripada pakai serban, maka itu adalah haram, ataupun amalan itu kita takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang kedua sebagai contoh pada hadis maudhu ini adalah hadis yang agak famous sebenarnya, uh, iaitu hadis tentang meraihkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya berbunyi, "Man aqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalah minaz zahabi fi sabilillah." Maksudnya, siapa yang merayakan hari kelahiranku, maka aku menjadi pemberi syafaat pertolongan kepadanya pada hari kiamat. Dan siapa yang memberi sedekah 1 dirham untuk maulidku, seolah-olah dia sudah memberi sedekah 1 gunung emas semata-mata untuk jalan Allah. Jadi apabila Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hassan Abu Sulaiman, apabila ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan ini merupakan pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direka oleh para ahli bid'ah. Jadi seperti mana kita dapat lihat, hadis ini selalu dibaca ketika, terutama ketika dekat pada 12 Rabiul Awal, yang menunjukkan kita digalakkan untuk menyambut Maulid Nabi. Tetapi hadis ini dimaudukkan, dikategorikan sebagai hadis palsu. Jadi bolehkah kita untuk tidak sambut, adakah kita perlu tidak sambut hadis ini? Kita perlu sambut ke hari kelahiran Nabi. Jadi ia bergantung pada niat. Seperti mana dalam hadis maudhu', hadis palsu disebut, kalau kita niat untuk kita merayakan kelahiran tersebut untuk mendapat syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ianya haram, ianya tidak betul. Dan kalau kita menyumbang untuk sambutan kelahiran Rasulullah, dan kita kata dengan kita menyumbang itu, kita telah memudahkan jalan di jalan Allah fisabilillah. Jadi perkara itu adalah haram. Jadi seperti di Malaysia, sambutan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah terkenal. Jadi jika kita tunjukkan kita hanya menyambut hanya untuk menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam yang pertama tadi, sebab kita pakai sorban untuk solat untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, maka ianya dibenarkan. Jadi kedua-dua hadis contoh kaitan hadis maudhu' ini saya ambil daripada daripada buku 40 hadis maudhu', hadis palsu popular, iaitu karya Abdul Razak Muttalib. Sekian. Jadi kita telah sampai kepada penghujungnya. Jadi apa kesimpulan yang dapat saya buat ialah, kita mestilah menyimak terlebih dahulu status hadis yang ingin kita amalkan daripada laman web yang berautoriti, ataupun kita berjumpa kepada yang pakar. Dan apabila kita mencari itu, kita perlu mencari pandangan-pandangan daripada para ulama tentang berkenaan hadis tersebut. Hal ini kerana jika ianya merupakan hadis maudhu', maka ia boleh menyebabkan akidah kita rosak. Bahkan jika amalan itu merupakan amalan haram, maka ia akan memberi kesan kepada kita. Hadis yang dhaif juga perlu kita lihat pandangan ulama sama ada boleh dijadikan sebagai fadail amal ataupun sebagainya. Dan sekian saja daripada saya. Selepas ini saya akan meletakkan rujukan daripada mana saya mengambil sumber-sumber untuk membuat video, untuk membuat isi dalam video ini. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.